Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama Ustaz Muhammad Raziki Mir Zakaria. Okey, tanpa buang masa, kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Dalam konteks isu-isu akidah pelajar, apakah usaha yang patut dilakukan bagi pihak universiti untuk memastikan akidah tersebut terjamin? Baik. Jadi pihak universiti perlu memberi pendedahan kepada semua pelajar. Tak kira lah latar belakang pengajian agama ke, tidak agama ke, sains sosial ke, ataupun bidang sains sekalipun, mereka mesti didedahkan dengan asas-asas akidah. Walaupun tanggungjawab mempelajari ilmu akidah ini dia bergantung kepada diri sendiri, tetapi sebagai sebuah institusi pengajian mesti mendedahkan, melakukan usaha seperti seminar ataupun kuliah-kuliah yang khusus mendedahkan tentang pengajian akidah Islam yang sebenar mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada juga orang Islam. Orang Islam ni luah. Di sana ada ahli sunnah, ada juga Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Ibadiyah dan seumpamanya. Ini semua berkaitan dengan akidah Syiah. Walaupun dia Islam tapi akidahnya akidah yang berdosa, yang fasik. Seperti Khawarij, dia masih Islam, sembahyang, puasa, haji, zakat dan seumpamanya, tapi pemikirannya ataupun akidahnya berpegang dengan fahaman Khawarij ataupun Ibadi dan sebagainya. Jadi kalau kita tak belajar akidah, macam mana kita nak pastikan kita ni mengikut akidah yang benar? Seterusnya, soalan yang akan ditujukan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sering terlibat dengan isu-isu akidah? Baik. Faktor masyarakat kita terlibat dengan isu-isu akidah ni, faktornya di zaman teknologi maklumat yang canggih pada hari ini, adanya media sosial, medsos seperti Facebook, TikTok, YouTube dan seumpamanya, masyarakat kita ini hampirlah keseluruhannya mereka ini mendapat maklumat-maklumat ataupun daripada medium ini. Berbeza dengan dulu. 20 tahun yang dulu, masyarakat kita mendapat maklumat dalam kita kata medium yang terhad. Tapi hari ini makin meluas dari segi medium untuk mendapatkan maklumat. Dan dengan lebih mudah, tanpa perlu mengambil masa yang lakbar dan semua. Kita hanya tengok video saja, ada orang bercakap, kemudian ada orang buat video. Saya melihat dan saya kabarkan kepada umat Nabi Muhammad setelah saya diperlihatkan Kaabah kosong, jalan raya kosong dan saya melihat kibaran bendera dan saya menyatakan apa yang saya perlihatkan. Orang dengar pelbagai sumber. Dengar daripada sumber ini, dengar daripada sumber tu, yang mana sumber itu belum pasti betul ataupun tidak. Entah-entah didengar tu Syiah. Entah-entah didengar tu orang yang berpegang dengan fahaman yang salah, ya, berkaitan dengan akidah. Akhirnya masyarakat kita terdedah dengan pelbagai maklumat yang entah betul ataupun entah salah. Ini antara faktor yang besar lah. Pada pandangan Ustaz, apakah perbezaan akidah dalam kalangan masyarakat atau pelajar ketika sebelum pandemik dan semasa pandemik? Mungkin ada perbezaan dia sebab mungkinlah masa pandemik ni sebab kita terkurung, so kita tak mungkin masa dalam keadaan terkurung tu kita macam tertekan ke, so macam-macam boleh jadi kemurungan and dia buat orang tu berfikir luar kotak ataupun masa macam nak mencuba sesuatu. Ya, faham. Ada juga perbezaannya sebelum marinya musibah pandemik COVID-19 ni, masyarakat kita tidak diuji dengan skala yang besar. Maksudnya tidak diuji dengan musibah yang seberat pandemik inilah. Sebab penyakit ni, wabak ni merupakan satu ujian ataupun musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah kepada manusia. Jadi mungkin di sinilah wujudnya perbezaan. Sebelum pandemik, masyarakat kita tidak diuji dengan sebegitu berat sebagaimana yang kita hadapi semasa pandemik. Adanya PKP, adanya penyakit, untuk cari makan pun terhad, kita dihalang, pergerakan kita dikekang dengan bermacam-macam kita SOP dan seumpamanya. Dan begitu juga segala kebaikan.
segala kebaikan yang menimpa kita daripada nikmat, kejayaan, rezeki, anak, isteri dan seumpamanya, semuanya juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nak menguji kita itu kerana Tuhan nak melihat sejauh mana keyakinan kita kepada Allah. Jadi bagi orang yang beriman, bila dia menerima musibah ini, dia akan menerima dengan penuh redha dan sabar. Sebab sabar itu mesti ditolak, musibah itu mesti ditolak dia dengan sabar, dan nikmat itu mesti terima dia dengan rasa syukur pada Allah. Di situlah mana perbezaan. Bagi orang yang dia percaya kepada Allah, yang mempunyai iman yang kukuh, kepercayaan yang tinggi kepada Allah, dia melihat bahawa musibah ini datang daripada Allah, dan setiap apa yang datang daripada Allah itu pasti ada kebaikan. Asalnya kita jangan terlalu sibuk dengan isu-isu akidah, tetapi sibuklah dengan pengajian akidah yang betul. Selepas kita mahir, barulah kita boleh terlibat. Kita bimbang, kesannya ialah jadi bertambah kekeliruan. Kata ada seminggu, masa kita 7 hari, pilihlah sehari satu masa kita pergi surau masjid, kita belajar kitab. Walaupun kita nak jadi apa sekalipun, doktor ke, pensyarah ke, nurse ke, apa ke, tapi ilmu asas ni fardu ain. Setiap orang Islam wajib dia belajar.